Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 14 Februari 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Sambutan Tahun Baru Cina 2021 memberi makna kepada masyarakat Cina di Sepauh apabila pembinaan bangunan baharu Sekolah Jenis Kebangsaan Chunghua diluluskan dengan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit. Menyifatkan projek tersebut sebagai hadiah Tahun Baru Cina untuk komuniti itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, permohonan projek telah mendapat kelulusan daripada Ketua Menteri Sarawak Dato' Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tu Dato' Abang Openg. Beliau berkata demikian semasa bersama Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat Cina Sepauh meraihkan Tahun Baru Cina 2021 melalui aplikasi Zoom pada Sabtu. Ahli Parlimen Betong Dato' Robert Lawson Chuat turut memeriahkan norma baharu sambutan Tahun Baru Cina itu. Dalam masa yang sama, Dato' Ahmad Douglas Unggah turut menyentuh perkembangan projek pembangunan lain di Sepauh termasuk projek pembinaan lapangan terbang, landasan pendek, stall port yang kini telah selesai proses tender. Tambahnya, Jambatan Baharu Tanjung Sebekut Sepauh juga kini di dalam proses tender selain permohonan untuk membina klinik yang baharu di Sepauh telah dikemukakan. Manakala dalam bidang pertanian, beliau berkata pertanian menggunakan kaedah moden yang telah dirancang memerlukan pelibatan masyarakat di kawasan itu. Berita seterusnya, seramai kira-kira 126,000 rakyat di negara ini dijangka disuntik dengan vaksin COVID-19 sehari bermula 26 Februari depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, pelan imunisasi kebangsaan COVID-19 negara akan bermula dengan 1 juta vaksin dari Pfizer Biotech akan diagih bagi fasa pertama. Jelas beliau pada Sabtu, seramai 7 vaksinator akan ditugaskan di setiap 600 lokasi vaksinasi yang ditetapkan di seluruh negara. Sementara itu, katanya fasa kedua pelan imunisasi kebangsaan COVID-19 pula akan dimulakan pada Mac. Laporan berikutnya, penyaluran maklumat yang tepat adalah perkara penting yang harus diambil kira oleh pengamal bidang penyiaran. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul pada sidang media sambutan Hari Radio Sedunia di RTM Kuching pada Sabtu berkata, seiring dengan peredaran zaman dan teknologi, pengisian yang terkini dan sesuai dengan jiwa menjadi kehendak masyarakat masa kini. Justru katanya bagi penyaluran maklumat yang tepat dan sesuai kepada rakyat, terutamanya di kawasan luar bandar, jalinan kerjasama antara UKAS dan Radio Televisyen Malaysia (RTM) akan memantapkan lagi usaha tersebut. Jelas beliau, RTM akan terus relevan sebagai saluran perdana kerajaan untuk menyalurkan berita sahih, manakala UKAS pula yang mempunyai wakil di setiap daerah dan bahagian di Sarawak akan sentiasa mengikuti perkembangan rakyat sekaligus menjadi tali perhubungan di antara rakyat dan kerajaan. Terdahulu beliau telah merasmikan sambutan Hari Radio 2021, anjuran RTM Sarawak dan telah menyerahkan hamper dan bubur pedas kepada petugas barisan hadapan. Selanjutnya, prihatin dengan masalah kesesakan kenderaan yang menunggu perkhidmatan feri Rambungan, kerajaan negeri telah menyediakan sebuah feri baharu yang memiliki kapasiti yang lebih luas. Difahamkan feri tersebut mampu memuatkan sehingga 50 buah kenderaan dalam satu-satu masa sekaligus mengurangkan masa para pengguna menunggu di pangkalan feri Rambungan. Sementara itu, penduduk setempat merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Adun Tanjung Datu, Dato' Amah Jamilah Anu kerana sentiasa prihatin serta memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk warga Tanjung Datu. Beralih ke laporan harian COVID-19 pada Sabtu, dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, PKPB akan berkuat kuasa di seluruh negeri mulai 15 Februari 2021 hingga 1 Mac 2021. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memberitahu prosedur operasi standard SOP susulan penguatkuasaan tersebut boleh didapati di laman web Majlis Keselamatan Negara. Dalam pada itu, turut dimaklumkan pergerakan antara zon dalam negeri Sarawak tidak dibenarkan melainkan mendapat kebenaran dengan permit polis. Tambah kenyataan itu, aktiviti ekonomi seperti pasar harian, pasar borong, pasar tani, pasar malam dan bazar larut malam bagi zon yang diisytiharkan sebagai merah pula tidak dibenarkan beroperasi.
Sementara itu, pada Sabtu, terdapat 152 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak dengan statistik seperti tertera. Tambah kenyataan tersebut, daerah Daro telah kembali ke status hijau daripada status kuning dan daerah Matu pula telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.